أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها وبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم. Kecelakaanlah bagi tiap-tiap pendusta yang berdosa, yang mendengar ayat-ayat penerangan Allah sentiasa dibacakan kepadanya, kemudian dia terus berlagak sombong enggan menerimanya, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Oleh itu gembirakan dia dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan apabila sampai ke pengetahuannya sesuatu dari ayat-ayat penerangan kami yang menjadikannya ejek-ejekkan, mereka yang demikian keadaannya akan beroleh azab yang menghina di hadapan mereka di akhirat kelak. Ada neraka jahanam yang disediakan untuk mereka, dan apa jua yang mereka usahakan tidak dapat menyelamatkan mereka sedikit pun. Demikian juga yang mereka sembah atau puja selain Allah tidak dapat memberikan sebarang perlindungan, dan kesudahan mereka akan beroleh azab seksa yang besar. Al-Quran ini ialah hidayah petunjuk yang cukup lengkap, dan orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat penerangan Tuhannya, mereka akan beroleh azab dari jenis azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Allah yang memudahkan laut bagi kegunaan kamu, supaya kapal-kapal berlayar padanya dengan perintahnya, dan supaya kamu mencari rezeki dari limpah kurnianya, dan juga supaya kamu bersyukur. Dan ia memudahkan untuk faedah dan kegunaan kamu segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, sebagai rahmat pemberian daripadanya. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan dan kekuasaannya bagi kaum yang memikirkannya dengan teliti. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan kejahatan dan gangguan orang-orang yang tidak menaruh ingatan kepada hari-hari pembalasan yang telah ditentukan Allah. Disuruh berbuat demikian kerana Allah akan memberi kepada satu-satu puak balasan yang patut dengan apa yang mereka telah usahakan. Tiap-tiap balasan berdasarkan kaedah. Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, maka faedahnya akan terpulang pada dirinya sendiri. Sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu. Masih lagi kita berada dalam surah Al-Jathiyah. Surah yang ke-45 pada juzuk yang ke-25. Bermula ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-15. Dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala menceritakan ancaman dan amaran kepada orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan mempersendakannya, dan akibat yang akan menanti mereka. Demikian juga ayat yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala menyebut nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya dengan pelbagai bentuk nikmat yang memudahkan kehidupan mereka. Dan ayat ini juga menyuruh orang beriman supaya menzahirkan akhlak pemaaf mereka kepada para penentang-penentang mereka. Dan Allah Ta'ala menjanjikan bahawa sesiapa sahaja yang melakukan amal soleh atau sebaliknya manfaat dan mudarat kembali hanya kepada dirinya, dan semua manusia akan dihimpunkan di hadapan Allah SWT. Bila Allah Ta'ala berfirman wailul likulli affakin athim, maka kecelakaan besarlah
kepada setiap orang-orang yang melakukan pendustaan. Perkataan afak artinya yang suka mendustakan, tak nak fikir. Alih-alih bila dibacakan ayat kepada mereka, bohong. Bohong, tak nak fikir. Even tak nak dengar. Maka ini sebuah afak yang melakukan pendustaan, yang melakukan penolakan, dan sifat mereka ini athim, sentiasa berdosa. Artinya dalam hidup tak fikir nak buat baik. Kerja mereka bukan sekadar menolak ayat Allah, sombong di hadapan ayat Allah, mereka menghalang orang daripada ayat Allah. Maka semua perbuatan mereka, daripada dalamnya sehingga luarnya, sehingga muamalah mereka pada manusia, semuanya jahat belaka. Semuanya athim, berdosa. Maka Allah Ta'ala menyatakan celakalah, wail, yakni azab yang menanti mereka. Afak setiap yang mendustakan ayat-ayat Allah, asim. Allah Ta'ala menyebut dua sifat mereka. Ini sifat golongan yang disebut sebagai afak. Afak, asim. Pendusta besar yang berdosa. Apa sifat mereka? Dua sifat mereka. Kata Allah Ta'ala, yang pertama sifat mereka ialah al-israr wastikbar, sombong. Dan berterusan sombong. Allah menyebut tentang bagaimana perangai sombong mereka. Yasma'u ayatillah. Dia dengar ayat-ayat Allah. Tutla alaihi, dibaca kepadanya. Summa yusirru mustakbira. Kemudian dia berlagak sombong. Ka'allam yasma'ha, macam buat tak dengar. Walau dia dengar. Bukan dia tidak ada hujah lagi. Dia tidak ada alasan lagi. Semua ayat-ayat yang dibacakan kepadanya jelas, terang lagi bersuluh dalam menjelaskan ketuhanan Allah dan kekuasaannya, dalam menjelaskan kebatilan sembahan patung-patung yang mereka jadikan sebagai Tuhan, dalam menjelaskan tentang kaum-kaum yang sudah binasa, yang mereka kenal kaum-kaum ini, mereka lalu tempat-tempat di mana kaum ini dibinasakan. Bahkan mereka dahulu pun pernah bercakap, kalau kami kaum tersebut, niscaya kami akan percaya dia pada Rasul. Tetapi bila datang Rasul di kalangan mereka, mereka mengulangi watak yang sama, sombong. Maka ini sifat pertama mereka. Itu sifat sombong. Yang kedua Allah Ta'ala menyebut tentang sifat mereka. Untuk sombong, Allah beri amaran dengan firman-Nya, fabashshirhu bi'adzabin alim. Khabarkan kepada orang yang spesies ini dengan azab yang pedih menanti mereka. Ada azab Allah untuk kamu. Kemudian Allah menyebut sifat kedua golongan afak, athim. Wa idza alima min ayatina syai'a. Bila mana mereka faham tentang ayat-ayat kami, ittakhazaha huzwa. Mereka mula mempersenda-sendakannya. Ulaika lahum azabun muhin. Maka bagi mereka azab yang menghinakan nanti. Diriwayatkan kisahnya Abu Jahal. Bila turun ayat yang berkait dengan pohon zakum yang menjadi makanan ahli neraka sebagaimana disebut dalam surah Ad-Dukhan sebelum ini. Lalu Abu Jahal pun panggil kawan-kawan dia. Dia ambil buah kurma, dia ambil keju dan dikata ke kawan-kawan dia, tazakkamu min haza. Jom kita makan buah zakum, ni kurma dengan keju. Dia mempersendakan. Jom kita makan buah zakum. Muhammad yang dikata dalam neraka nanti kita makan zakum. Zakum tu ialah madu, syahdan ataupun asalan. Yang kita makan nanti dalam neraka tu, buah zakum yang Muhammad janjikan pada kita itu ialah keju campur kurma dan juga manisan yang lain termasuk madu. Mereka mempersendakan. Dan bila Allah Ta'ala turunkan ayat alaiha tis'ata asyar, bahawa neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Lalu kata Abu Jahal, aku bantai semua 19 orang tu. Setakat 19 orang, aku seorang je bantai semua. Mereka mempersendakan. Ia sebagaimana kita ada watak-watak orang Islam ataupun watak orang jahil macam itulah. Bila datang malaikat maut, dia kata tak apa, malaikat maut datang aku, dekah dia balik, suruh balik. Ni cakap sombong, mempermainkan ayat Allah. Sama ada yang menyebutnya orang kafir. Atau di kalangan orang Islam yang jahil yang terpengaruh dengan cara pendidikan orang kafir. Lalu mereka mempersendakan hukum-hukum ayat-ayat Allah SWT. Maka Allah menyebut tentang golongan yang mempersendakan ayat Allah. Baik Abu Jahal atau orang yang sewaktu dengannya. Kata Allah, wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Bila mana mereka memahami
mengerti tentang ayat-ayat yang kami bacakan kepada mereka, mereka lalu mempersendakannya, ulaika lahum azabun muhin. Bagi mereka ada azab yang menghinakan mereka. Allah menyebut perkataan azabun muhin. Sebab orang yang suka persenda, jawapan pada mereka ialah kita hina balik dia. Maka Allah sudah menyediakan satu azab yang akan menghina mereka. Yang mempermainkan mereka. Sebagaimana mereka mempermainkan ayat Allah. Allah sebagaimana Allah Ta'ala turunkan ayat. Bila mereka suka mempersendakan ayat-ayat Allah. Allah kata apa? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan mempersendakan kembali mereka dan membiarkan mereka dalam kekufuran dan kesesatan untuk mereka nanti diazab oleh Allah dengan azab yang tidak lagi mereka mampu keluar. Maka ini watak afakin athim, pembohong yang sentiasa buat dosa. Yang pertama sifat mereka sombong. Yang kedua sifat mereka suka mempermainkan. Kan itu kita lihat orang-orang kafir dia ada kategori. Ada orang kafir dia dengar tapi tak nak beriman. Tanpa dia sombong dan mempersendakan. Dia hormatlah pendapat. Dia hormatlah pegangan. Dan dia tak persendakan. Dan dia tak sombong. Ada kalangan mereka yang sombong je. Tak nak terima. Tapi mereka tak mempermainkan. Tetapi ada di kalangan mereka punya dua watak ini yang menjadikan watak penghalang pada dapat hidayah. Bukan sekadar sombong, persendakan. Kalau mereka tak punya dua ini, ruang hidayah tu masih ada untuk mereka. Tapi dah sombong, kemudian suka persendakan, maka mereka menunggu azab Allah yang akan menghina mereka. Kemudian kata Allah, min waraihim jahannam, dan depan mereka pula ada neraka jahannam yang disediakan. Wala yughni anhum, tidak akan memberi faedah kepada mereka, yakni tidak akan membantu mereka. Maka sabu syai'a, apapun yang mereka hasilkan di dunia dahulu, berupa harta benda, anak pinak, pangkat jawatan, kekuatan fizikal mereka, apa pun. Kerana setiap alam, ia berbeza bentuk dan keadaan. Tuan-tuan, kita ada alam janin dalam perut. Alam tadi harta tak berguna. Tak ada baby buat masuk harta dalam perut. Kita mak ayah pun tak bagi duit untuk baby dalam perut tu sebab alam tu duit tak laku. Jaduk dalam perut je lah. Apa yang mak makan, budak tu pun makan. Dengan cara yang Allah tentukan. Macam mana mak tu tidur, budak tu pun tidur dan rehat. Ikut apa yang Allah tentukan. Sehingga keluar 9 bulan, dia pun beranak. Bila berada alam dunia, maka ada yang bermanfaat pada dia, tidak boleh atau tidak yang bermanfaat untuk alam janinnya. Maka dunia ni dia makan, dia minum. Baru berguna baginya duit, tempat tinggal, rumah, kenderaan. Dan kemudian dia mati. Maka masuk dalam kubur. Kenderaan dia, rumah dia, anak pinak, semua tak ada di situ. Semua yang diusahakan, Allah pisahkan. Tak ada seorang pun membawa dunia dalam kubur, melainkan kuburnya akan dibongkar. Kalau ada seseorang cuba bawa dunia dalam kubur, letaklah kasut dia, nanti kubur dia akan terbuka. Orang curi. Atau letaklah kereta sport tanam sekali, tak lama. Letaklah baju kok pakai, baju kok. Orang ambil baju kok. Kalau orang kafir kan pakai baju kok tak nak. Dengan baju-baju kok tu hilang, dengan kasut-kasut dia hilang. Yang dikenal sebagai pencuri kubur, nabash. Pakai gali kubur. Kerana dunia tak boleh masuk dalam kubur. Fitnah dia besar. Kepada si mati itu sendiri. Maka Allah Ta'ala menceritakan, yang hari ni yang duk sombong belagak sebab ada benda. Ada anak ramai, ada pangkat, ada harta. Maka atas sebab itu manusia sombong. Cuba manusia tak ada apa-apa, dia berani sombong. Kalau jenis tak ada pangkat, tak ada harta, kena demam sesama, sakit gigi ke, berani cakap sombong. Dah habis sombong kita. Itu kat dunia. Bayangkan dalam kubur, apa benda kita nak sombong? Bila kita masuk kubur, bila manusia masuk kubur, dia nak sombong atas nama apa? Pangkat dia. Tak ada lagi orang lekatkan pangkat pada ahli kubur. Harta dia, tak ada masuk harta. Anak pinaknya semuanya terpisah dari dia. Maka kata Allah, ingat pada hari disediakan neraka jahanam yang tiada menolong dan membantu setiap yang pernah diusahakan di dunia yang dianggap membantunya. Kata orang beriman dia ajar. Yang akan bantu kita Allah. Yang akan tolong kita Allah. Yang akan rahmat kita Allah. Harta benda sebagai alat. Kita tak pernah kata harta kita akan tolong kita dalam kubur.
Harta ni untuk cari redha Allah. Nyawa ni, hidup ni untuk cari redha Allah. Maka dengan itu kita akan mendapat pertolongan Allah dalam kubur dan seterusnya. Orang kafir tak? Orang kafir dia fikir harta dia boleh tolong dia. Maka bila datang hari kematian, maka tersingkaplah segala sangkaan salah dia selama ini. Walaupun dia dah tengok orang mati tak buat apa-apa, tapi dia tetap sangka macam tu lagi sampai sekarang. Orang-orang kafir tetap menyangka bahawa anaknya akan tolong dia, harta benda akan tolong dia, pangkat akan tolong dia. Maka kata Allah, pada hari di mana apa yang kamu usahakan tak akan beri manfaat sedikit pun. Wala mattakhadhu min dunillahi awliya, dan juga sekutu-sekutu berhala-berhala yang kamu sembah, yang kamu jadikan selain Tuhan. Yang kamu jadikan Tuhan kamu selain daripada Allah. Itu pun tak boleh tolong yang kamu sangka boleh tolong. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang besar. Baik, apa beza azab yang menghina, azab yang dahsyat? Azab yang menghina bagi jawapan orang yang suka mempersendakan agama. Maka ada azab yang menghina. Maka bagi orang yang teruskan dengan kekufuran, ada azab yang dahsyat yang menanti mereka. Maka ini ta'bir Al-Quran. Hadza huda, sebenar-benar petunjuk itu ialah Al-Quran. Lain daripada Al-Quran, maka bukan petunjuk. Lain pada Al-Quran membawa kesesatan. Lain daripada Al-Quran membawa pada kecelakaan. Hadza huda, inilah dia petunjuk Allah. Walladzina kafaru biayati rabbihim, dan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Tuhan mereka, lahum azabun, bagi mereka azab, min rijzin alim, daripada jenis yang menyakitkan mereka. Bila Allah Ta'ala menyebut perkataan rijz, yakni azab yang berada pada peringkat akhir, muntaha, peringkat kemuncak. Dan perkataan alim, yakni muji', yang amat menyakitkan, yang tak mampu dibayangkan. Kalau kita kat dunia, apa yang sakit sekali? Apa benda yang sakit sekali? Kita sebut matilah, sakit sekali. Maka azab ini jauh berkali ganda daripada sakit mati itu sendiri. Sebab itu orang-orang kafir tidak mahu dibangkitkan daripada kubur. Sebagaimana mereka tak nak percaya kebangkitan kubur. Waktu mereka duduk dalam kubur, mereka tak nak keluar. Kenapa? Kerana mereka tahu azab yang menanti mereka lebih dahsyat. Tetapi mereka akan dikeluarkan. Dikeluarkan daripada kubur. Dihalau kepada mahsyar. Dihukum dan diadili dan dicampakkan dalam neraka. Kemudian sesudah Allah menyebut amaran, peringatan, di samping Allah Ta'ala menyebut jalan keluar. Sebagaimana saya kata, uslub Quran, bila Allah beri amaran, Allah Ta'ala beri suatu ancaman kepada pendusta ayat-ayat Allah, Allah tetap masih beri ruang untuk mereka tinggalkan kekufuran. Allah tetap beri ruang untuk mereka bertaubat. Hatta kepada orang yang paling jahat, yang bunuh ramai orang pun Allah masih bagi peluang taubat. Sebagaimana bila kita baca surah Al-Buruj, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabun hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menzalimi orang beriman lelaki dan perempuan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, bagi mereka itu azab yang dahsyat selagi mana mereka tidak bertaubat. Kalau mereka taubat, maka Allah terima taubat. Ini Allah cerita tentang Ashabul Ukhdud, iaitu orang yang telah membunuh umat Islam secara beramai-ramai. Ceritakan di negara Yaman, bila raja itu mengaku Tuhan. Bila mengaku Tuhan, dia ada seorang ahli sihir yang menguatkan kerajaan dia. Bila ahli sihir ni rasa dia dah tua, ahli sihir ni minta raja izinkan dia untuk cari pengganti. Maka dia buat temu duga untuk memilih seorang pengganti. Akhirnya seorang budak yang paling cerdik terpilih untuk belajar sihir daripada ahli sihir yang terulung di negara tersebut, negara Yaman. Maka budak ini dalam perjalanan dia nak belajar sihir, dia jumpa dengan seorang abid, seorang alim, seorang ulama yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa AS, Islam. Maka dia pun belajar. Sehingga dia terlewat bertemu dengan ahli sihir. Demikian keadaan diri dia. Sehingga ceritanya terbongkar bahawa dia beriman dan dia tidak mempelajari sihir dengan sebenar.
tetapi dia lebih menekankan tentang keimanannya kepada Allah. Sehingga bila dia menyembuhkan salah seorang menteri kabinet yang buta, tiba-tiba datang mesyuarat celak. Lalu kata raja, siapa yang mengembalikan matamu? Lalu katanya, Tuhanku dan Tuhanmu. Ada Tuhan lain? Akhirnya menteri ini diseksa. Untuk ditanya siapa yang ajar kamu ada Tuhan lain? Akhirnya menteri ini beritahu seorang budak yang merupakan orang kepercayaan ahli sihir untuk mewarisinya. Budak ni dah beriman, dia menyebarkan perintah ataupun ajaran Islam dan dikata pada menteri yang buta tu, yang menyembuhkan tu bukan aku, Allah. Jadi kita sama-sama doa biar Allah kembalikan mata kamu, bukan aku. Yang menyebabkan menteri itu beriman, tapi lepas raja tahu dia ada Tuhan lain maka dia bunuh. Kemudian dia ingin membunuh budak tersebut. Maka dihantar budak tadi ke gunung untuk ditolak ke gunung biar mati. Akhirnya berlaku gempa sehinggalah pengawal istana yang jatuh daripada bukit mati. Budak tu balik pergi ke istana balik. Lalu dibawa ke tengah laut untuk ditenggelamkan, dikaramkan. Tiba-tiba yang mengiringi yang tenggelam, karam, lemas, dia selamat balik ke pantai. Raja tak tahu nak buat apa. Akhirnya budak ni kata, boleh nak bunuh dengan syarat. Gunakan panah saya dan sebut nama Tuhan saya. Dengan nama Allah Tuhan budak ini. Dan kumpulkan orang ramai. Maka bila dikumpulkan orang ramai, lalu dibunuh budak ni dengan panah dia. Lalu orang ramai berkata, raja kita membunuh budak ini dengan Tuhan budak ini, bukan dengan kuasa dia. Untuk menunjukkan raja ni tak ada kuasa. Tuhan budak tu yang berkuasa. Akhirnya mereka beriman. Dan jumlah mereka beriman 20,000 orang. Yang ditakuti oleh raja berlaku. Ini satu fidaiyah, satu pengorbanan yang menjadikan keimanan masyarakat waktu itu. Cara budak tu dakwah. Dia korban diri dia supaya orang dapat beriman. Dan akhirnya raja gali parit yang dikenali sebagai Ukhdud. Cerita ini Allah sebut dalam surah Al-Buruj. Parit yang besar dan dihidupkan api dan ditolak semua orang. Siapa yang beriman dengan Tuhan budak tadi dibunuh. Akhir mati dengan jumlahnya 20,000. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Sesungguhnya orang yang menzalimi orang beriman lelaki dan perempuan, kemudian dia tak bertaubat, maknanya Allah pun offer taubat. Dia sebalik dia jahat bunuh puluh-puluh ribu orang, Allah masih offer taubat. Untuk menunjukkan bagaimana yang membunuh wali Allah, budak tu wali Allah, kemudian membunuh pula orang-orang beriman yang mukhlisin, yang sanggup mati pertahankan iman, pun Allah masih tawarkan taubat pada orang jahat macam ini. Nak beritahu luasnya rahmat Allah Ta'ala. Kan tu saya kata bila Allah menyebut tentang azab, Allah beri ruang untuk manusia keluar daripada kemurkaan Allah dengan mencari redanya. Ini Quran, ikut dia. Ini jalan kebaikan. Ini jalan ketaatan. Peluang itu sentiasa terbuka bagaimana manusia hidup. Akhirnya Raja Najasyi, dia dengar Raja zalim tadi, maka dihantar bala tentera untuk mengalahkan. Sebab Raja Najasyi beragama Kristian waktu itu, ajaran Nabi Isa AS. Maka hantar tentera seorang jenderal dan pembantu jenderal. Pembantu jenderal itu bernama Abraha. Masa tu Abraha baik lagi. Dan jenderal tu yang jadi ketua. Lalu mereka menyerang negara Yaman. Dan mereka menang. Mengalahkan raja tersebut. Menghukumnya. Abraha dia tak sabar nak jadi raja. Dia pun guling jenderal dia. Dia membunuhnya. Sebab dia nak jadi ketua. Akhir berita ni sampai pada Raja Najasyi. Najasyi marah. Dan nak hantar bala tentera untuk mengalahkan Abraha pula. Tapi Abraha ni dia pandai mengampu. Dia kata, tuanku, walaupun saya cuma guling yang ni sebab dia ni begini-begini. Disebutlah kelemahan ketua dulu. Dan saya tetap patuh pada Najasyi. Akhirnya dia menunjukkan rasa patuhnya, maka Najasyi tak serang dia. Maka Abraha pun membina memerintah Yaman untuk satu tempoh. Sehingga Abraha pun jahat juga akhirnya bila dia membina Kaabah palsu bernama Kullais. Kerana dengki pada Kaabah di Mekah yang didatangi oleh ramai orang menunaikan ibadat haji. Dan dikeluarkan arahan semua kena pergi haji kat Yaman. Bukan kat Mekah. Dan dibuat Kaabah daripada emas. Pada Kaabah kat Mekah tu batu je. Ini emas. Biar orang tertarik. Dia lupa Kaabah tu bukan sebab batu dia.
Bukan sebab binaan dia. Kerana perintah Allah. Even kalau tak ada Kaabah, orang pergi juga situ. Kerana perintah Allah. Maka di sini orang-orang yang zalim tak tahu. Dibina Kaabah palsu dan diperintahkan supaya pergi haji di Yaman. Maka orang Arab ni marah. Mereka mencintai Kaabah. Salah seorang orang Arab pergi masuk ke Kaabah yang dicipta oleh Abraham dan berak dalam tu. Dia berak, buang tai. Maka Abraham pun tahu ni Arab buat. Dia punya marah. Maka itu antara, dia dah nak serang lama dah Kaabah. Antara faktor lain. Kumpul bala tentera bergajah lalu menyerang Kaabah. Akhirnya Allah hancurkan tentera Abraham. Tapi cerita Abraham tadi, dia ada cerita Ashabuh di belakang ni. Kesinambungan cerita dia. Yang kita nak sebut dalam cerita tadi, di sebalik jahat manusia, Allah tahu lagi taubat. Siapa pun jahat, macam mana pun jahat, dibunuh wali Allah sekalipun. Tapi kalau dia bertaubat, ruang tu ada. Yang bunuh Hamzah. Hamzah ni wali Allah, penghulu ahli syurga. Yang membunuhnya juga masuk syurga kerana dia bertaubat. Itu Wahsy. Dia Allah Ta'ala, dia taubat. Sebab itu Allah Ta'ala ketawa melihat yang membunuh, yang dibunuh masuk syurga. Lalu kata sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Allah ketawa. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan satu kemuliaan. Bukan ketawa macam kita ni. Artinya Allah beri kemuliaan seorang yang membunuh dan yang dibunuh, dua-dua masuk syurga. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana? Yang membunuhnya ini sesudah itu bertaubat. Dia bertaubat dan melakukan amal soleh. Maka dia mati dalam Islam, maka dua-dua jumpa dalam syurga balik. Maka ini terlihat kemuliaan sebagai contohnya seperti Hamzah dan Wahsy. Yang membunuh, yang dibunuh. Kedua-duanya masuk syurga. Untuk menunjukkan rahmat Allah luas. Kalau ikut kita punya sifir, dia jahat sangat, neraka lah kita ni. Itu sifir kita. Kita perlu tahu rahmat Allah luas. Sebab itu kita katakan tak ada orang boleh sempitkan rahmat Allah. Tak ada. Sekalipun kita nampak dia jahat, teruk dia ni, kita tak boleh kata pun dia ahli neraka. Atau kita nampak orang kafir berjalan ni, kafir ni neraka, tak boleh. Sebab kita tak tahu dia mungkin mati Islam, kita pun tak tahu. Kalau dia mati kafir, yalah, boleh lah. Tapi kalau dia sekarang ni macam yang penentang Islam yang serang Iraq, George Bush yang saya baca, George Bush petang-petang baca Quran. Dah pencing ni, dia dapat ladang dekat Texas duduk. Anak dia dah masuk Islam dah. Laura Bush. Dia ni petang-petang baca Quran. Tony Blair. Tuan-tuan kenal Tony Blair? Bukan saudara saya. Ini dua-dua ni pakat serang Iraq ni, jahat lah. Serang Iraq. Beribu mati, ratus ribu mati. Jahat-jahat sangat. Sama kita ikut perkembangan perang Teluk. Memang ini orang yang kita benci sungguh. Tapi dia pun sama. Bila adik ipar dia masuk Islam, dan dia pun mula cenderung pada Islam. Sebab tu kita tak boleh kata dia ahli neraka. Siapa pun. Siapa pun orang yang kita tengok jenayahnya teruk, sekian-sekian, ya kita kan condemn jenayah dia, kejahatan dia. Tapi untuk kata orang ahli neraka tak boleh, kerana Allah sentiasa tawarkan taubat. Pintu taubat Allah ni terlalu luas. Terlalu luas. Antara timur dan barat. Setengah ulama menyatakan pintu taubat itu seluas 70 tahun perjalanan. Maknanya semua orang boleh masuk seolah-olah je. Tak ada orang kena beratur, kena tobu, kena beratur nak masuk. Boleh masuk. Dek luas pintu tadi. Dia tak ada orang kena tunggu orang ni lah baru saya taubat. Tak payah. Taubat terus. Tak payah perantaraan. Di pintu tadi kita boleh masuk terus tanpa beratur. Hebatnya pintu taubat. Di sini saya kata uslub Al-Quran. Bila Allah mengancam dengan azab dan segala ancaman, Allah tetap beri peluang taubat. Maka Allah kata ini Al-Quran, petunjuk. Pegang padanya, maka kamu akan dapat. Kemudian ayat seterusnya Allah Ta'ala menyebut nikmat. Lepas Allah menyebut ancaman-ancaman dan tawaran. Allah suruh manusia ingat akan nikmat Allah. Kerana manusia bila dia mengingati nikmat Allah, dia menjadi hamba yang bersyukur, maka di sini datang keinsafannya lebih cepat. Kata Allah, Allahul ladzi, dan dia Allah yang sakhkhara lakumul bahr, yang memudahkan bagi kamu laut. Menjadikan laut mudah bagi kamu. Litajriyal fulku fi, untuk kapal-kapal itu berlayar tanpa tenggelam. Tuan-tuan, kapal duk berlayar. Dengan perintah Allah, ya, kita nampak enjin dia, kita nampak layar dia, kita nampak timbul dia.
Tuan-tuan, bagaimana Allah jadikan laut itu mampu menampung kapal yang beratnya ributan. Beributan, beratus ributan. Tahu kapal yang dicatatkan paling terbesar di dunia. Terbesar di dunia disebut sebagai Symphony of Sea. Ini kapal persiaran lebih besar pada tanker yang bawa minyak. Dengan beratnya hampir 286,000 ton atau tan kita sebut. Artinya punya berat ratus ribu ton, 10 tingkat ni kapal persiaran. 10 tingkat ada 20 kolam renang. Bayangkan kalau 20 kolam renang tu besar lah. 20 restoran. Dia punya kapal ni 10 tingkat, 20 restoran, 20 kolam renang, 14 bar. Bawa hampir 6,000 anak kapal, 6,000 pelancong sekali. Dia punya besar kapal, belayar atas lautan. Bayangkan Allah mudahkan laut tadi mengapungkan kapal tu. Tuan-tuan bocor sikit boleh tenggelam semua. Allah suruh manusia tengok, bukan hebat kamu bina kapal tu. Laut itu hebat. Yang menampung kapal tu. Kalau Allah datangkan ribut, habis kapal ni. Bila Allah datangkan sekian-sekian musibah, habis. Tapi Allah mudahkan kamu. Maka kapal ni boleh belayar. Ini kapal tankernya. Sampai ni kapal apa ni yang bawa minyak paling terpanjang. 336 meter. Panjang dia. Lebih pada 300 meter. Ada panjang sampai 456 meter kapal tanker. Hampir setengah kilometer panjang. Laut menampung dia. Menimbulkan dia. Allah suruh tengok, lihatlah nikmat laut. Yang segala benda besar boleh belayar atasnya. Dengan ikan pula ada bawah dia. Dengan segala kekayaan ada di bawahnya. Ada minyak pula bawah dia. Tentang semua benda ada. Kekayaan manusia ini semua daripada laut. Berbanding darat. Darat ni cepat manusia manipulate. Tapi laut menghimpunkan kekayaan tak pernah habis. Sebab manusia tak mampu nak keringkan laut. Laut ni tak pernah kering. Kemarau macam mana pun laut tak kering. Dia terus ada. Dan terus menyimpan khazanah yang tak pernah manusia boleh ambil semua. Bukan ada satu pengkaji sejarah. Dia cerita. Ni zaman Melaka jadi pelabuhan-pelabuhan terkenal. Bawahnya ada beratus kapal tenggelam yang membawa kekayaan trilion. Kalau tuan-tuan tak ada kerja, pergilah cari kapal tu. Macam-macam dengan dinar, dengan tembikar, dengan sekian-sekian khazanah. Ini di Selat Melaka, di kapal-kapal yang dulu-dulu belayar yang kes perang, kes macam pelbagai bentuk tenggelam kapal tadi. Menghimpunkan kekayaan yang bernilai bilion, bukan trilion. Kaya. Itu belum cerita ikan, sekian-sekian permata, mutiara. Maka Allah suruh manusia tengok nikmat laut. Yang menjadi penghubung antara negara. Yang menjadi tempat manusia bersantai, melancong, merehatkan diri. Tuan-tuan kita kalau duduk atas udara tak boleh tengok kat luar. Tengok pun tak nampak apa. Kapal kita tengok luas. Mata memandang. Menikmati. Menikmati perjalanan di atas laut. Tengah laut. Maka Allah Ta'ala menyatakan, tengoklah laut. Litabtaru min fadli. Untuk kamu mencari segala kekayaan dalam kurniaan Allah pada kamu. Wala'allakum tashkurun. Supaya kamu bersyukur. Allah kata laut ni tempat Allah beri nikmat yang banyak. Allah beri kekayaan banyak. Rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak. Jadi kalau kita rasa macam tak ada kerja, pergi ke laut. Ada rezeki. Ikannya. Segala khazanah kekayaan banyak di laut. Tak susah. Tak lagi tengah ke tepi je. Ada ikannya. Ada rezeki dia. Yang boleh kita ambil. Yang boleh kita menikmatinya. Orang buat rumah tepi-tepi laut. Asbab laut. Ke rumah tu menjadi mahal sebab tepi laut. Buat hotel tepi laut. Bukan sebab orang nak duduk hotel tu, sebab dia duduk tepi laut. Maka harga pun jadi mahal. Kerana laut tu. Lihat bagaimana kurnia Allah disebabkan laut. Dengan kapalnya. Dengan saya katakan segala tempat pelancongannya. Ikan-ikannya. Terumbu karangnya. Semua benda. Pulau-pulaunya. Kerana pulau tu berada di tengah laut. Dia cantik. Lawa orang pun pergi. Membentuk industri yang berbilion. Maka Allah kata, lihatlah laut. Macam mana Allah berikan kurniaannya pada kamu. Wasakhara lakum. Dan Allah mudahkan bagi kamu juga. Ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Apa sahaja yang berada di langit. Dan apa sahaja yang berada di bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya. Allah Ta'ala kata bukan sekadar laut. Bukan Allah mudahkan. Allah jadikan manfaat kamu di langit-langit. Apa dia?
Matahari, bulan, bintang. Matahari manfaatnya untuk kita. Bulan juga, bintang. Bukan apa yang berada di muka bumi, pokok-pokok, tanam-tanaman, binatang-binatang. Dan apa di antara keduanya? Kata Allah, jami'an min, kesemuanya, langitnya baik, iaitu alam langit, bulan, bintang, matahari, alam bumi, jami'an, semuanya Allah jadikan untuk kamu. Ini yang saya dah sebut semalam. Yang paling banyak mengambil segala manfaat atas dunia ni manusia. Binatang dia ambil sikit je manfaat. Kalau binatang cari makanan, sikit je untuk dia makan hari ni. Kita tuan-tuan makanan untuk 2 tahun kita simpan. Makanan kita simpan banyak. Kita paling banyak ambil manfaat. Kalau pun ada binatang-binatang yang menyimpan harta ataupun menyimpan makanan sebagainya, berbanding kita, kita lagi banyak simpan. Belum cerita ikan kering, kepuk kering, semua ada tu. Kita simpan. Paling banyak dapat manfaat. Kalau pokok ambil manfaat matahari, kita lagi banyak ambil manfaat matahari. Tubuh badan kita mengambil manfaat matahari. Semua benda dia ambil manfaat daripada langit dan bumi, tapi manusia paling mengambil manfaat. Kerana itu Allah kata Allah mudahkan, Allah tundukkan ke semua di langit dan bumi untuk kamu manfaatnya. Kemudian kata Allah, inna fi dzalika laayat. Itulah tanda-tanda kurniaan Allah dan kebesaran Allah. Liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang berfikir, bukan dari berhala, bukan daripada sekutu. Bukan manusia yang ciptakannya. Tak ada manusia cipta bulan, tak ada manusia cipta matahari. Walaupun dia khabarkan Cina buat matahari. Dan dia lepaskan di matahari, nak buat matahari palsu. Menggantikan tenaga matahari. Tuan-tuan, itu omong-omong kosong boleh lah. Cakap kosong. Sembang. Sembang kari, boleh. Hakikatnya semua benda-benda ini, tak ada manusia mampu melakukan. Manusia dah cakap lama dah nak ke bintang, nak ke bintang, nak ke bulan. Sampai sekarang tak ke bulan-bulan. Hari ni semua operasi bulan dihentikan. Dah habis duit banyak mana. Tak dapat hasil banyak. Tak jumpa apa yang mereka nak tu. Sehingga kita dah tak dengar lagi angkasawan naik ke bulan. Stop lah. Ni makan duit banyak tak ada apa. Angkasawan balik, jual produk dia dah habis. Tak nampak apa benda dah kita beri pada dunia ni. Sebab benda tu bukan tempat kita. Bulan bukan tempat kita. Juga projek Marikh. Rugi. Tak tahu apa. Sampai sekarang tak jumpa air ni. Tanda air ada. Tapi tak jumpa. Tanda ada air tu macam ada. Tapi tak jumpa. Ni kat dunia bersepah air. Tak nak ambil. Tuan-tuan, manusia bila dia terputus daripada wahyu Allah. Lihat macam mana dia habiskan duit dia. Terus dia kata teori ni ada makhluk asing. Kita dah lama sebut ada makhluk asing tu jin. Dah lama dah. Dia kecil lagi kita cerita ada jin ni. Yang ada mengata, bukan tunggu pinggang terbang je. Dia ada belakang pinggang terbang dia ada. Kita kenal jin, Allah dah cerita tentang jin. Ni makhluk asing. Tapi mereka tak beriman pada wahyu, mereka tak nampak jin tu. Mereka duk cerita UFO tu lah. Yang tak boleh, yang mereka cuba teka. Al-Quran dah cerita lama. Makhluk lain pada manusia. Pun begitu makhluk lain pada manusia, juga tetap duduk di dunia. Jin dia tak duduk kat bulan. Itu bukan tempat dia. Bumi. Semua makhluk Allah jadikan duduk kat bumi. Berakhir hidup mereka di bumi. Di bumi ni tempat ujian. Yang lain untuk manfaat bumi. Matahari untuk manfaat bumi. Planet-planet semua untuk manfaat bumi. Bumi tempat Allah himpunkan seluruh makhluk dia. Sebagai ujian. Maka jangan duk carilah makhluk planet lain. Melainkan mereka ini kita katakan memperbanyakkan lagi kebodohan mereka. Tentang daripada tahun berapa? Tahun 60-an, even awal pada tu. Operasi ke bulan. Sampai sekarang, apa hasil dia? Apa hasil mereka dapat? Apa cerita yang kita dengar? Akhirnya senyap macam tu. Tak lagi kita dengar angkasawan. Bila saya baca artikel sebelum ini, atau baru-baru ini, mereka dah hentikan semua projek angkasawan. Semua. Kan ini satu pembaziran, kerugian dan tak ada faedah yang banyak. Maka Allah dah cerita, ni kita kat bumi ni. Allah ciptakan semua benda ni atas pada kita, untuk kita. Supaya kita bersyukur dan beriman pada Allah. Qul lilladzina amanu, katakanlah kepada orang beriman. Yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyam Allah. Maafkanlah orang-orang yang jahat tu, yang tidak percaya, tidak beriman kepada Allah. Liyajziya qauman bima kanu yaksibun, kerana biar Allah yang menghukum mereka. Ayat ini turun bila orang-orang kafir, orang munafik persendakan Islam. Umar Al-Khattab kata, aku nak pancung kepala dia. Maka Rasulullah panggil Umar Al-Khattab, panggil sini. Dan membacakan ayat ini. Mereka yang sikap sombong, biar dia. Sebab bukan waktunya. Bukan waktu setiap kali
kita tengok orang kafir buat provokasi pada Islam, maka kita ada beberapa sikap. Sikap pertama, memaafkan mereka dari kejahilan mereka. Dan sifat kita yang kedua, bila mereka menghina Islam, dia ada peringkat-peringkat. Setengah ulama kata ayat ini sudah dinasahkan dengan ayat perang. Kalau dah hina, kita pergi perang je. Tengok kata ayat ini kekal. Kerana sebahagian kejahatan orang kafir, mereka buat kerana kejahilan mereka. Mereka hina Islam kan ikut-ikut cara orang lain hina, dia pun ikut juga. Orang bakal kurang, dia pun tak tahu apa. Saja buat konten. Jadi kita maafkan mereka dengan maksud tak adalah kita pukul, berdebak mereka. Bahkan kita perjelaskan pada mereka. Kita terangkan pada mereka. Kerana cara penentang orang kafir tak sama. Ada yang memang dengan ilmu, ada yang dengan jahil. Yang kita tengok kebanyakan mereka jahil. Percaya kepada fitnah-fitnah terhadap Islam. Jadi memaafkan mereka jauh lebih baik daripada dia provok kita membalas dengan cara kasar. Kerana ini merugikan dakwah. Dari aspek yang lain. Maka sebab itu orang Islam, terutama kalau orang Islam berada di tempat-tempat mereka di minoriti, di Amerika, di UK. Kalau mereka termakan dengan provok orang kafir, lalu mereka bertindak keras, lalu seperti membenarkan apa kata mereka terhadap umat Islam ganas. Maka bersikap pemaaf. Dia ceritakan ada seorang yang tunjuk perasaan depan masjid. Menghina orang Islam. Maka orang masjid itu buat macam ni dekat mereka lah. Dia tak marah. Biar dia pun bagi air mineral. Sebab penat tunjuk perasaan tengah hari tu. Bagi air mineral, bagi sekian-sekian. Kemudian bagi rehat. Akhirnya dia berhenti menghina Islam. Sebab dia ni ikut-ikut. Siapa nak glamour sikit. Kini orang masjid ni beri air, beri makan sekian-sekian. Sehingga menafikan apa yang didengar tentang Islam. Bahkan di sana orang ajak masuk masjid. Masuk masjid. Sebab mereka dia provok kononnya masjid begini-begini. Ada seorang mu'alaf, dia masuk Islam. Dia cerita. Hari ini dia kerja sebagai pemandu pelancong. Dia kata apa yang saya akan buat, setiap pelancong saya akan buat masuk dalam masjid. Sebab mereka kata dalam masjid itu ada berhala. Masjid pun berhala. Juga orang Islam pun semua berhala. Saya nak bawa, nak tak ada berhala. Yang kedua mereka kata masjid ini tempat ajar keganasan. Akhirnya dia ni bila masuk Islam, sebab dia pun pegang macam tu juga dulu. Apa yang dia buat? Dia bekerja sebagai pemandu pelancong, bawa pelancong masuk masjid. Akhirnya persepsi tentang masjid. Yang kata tempat latih, pengganas lah. Padahal masjid ni orang tidur, orang makan. Bukan orang ganas pun. Orang dengar kuliah, orang semayang. Orang rehat. Tak ada aspek keganasan. Tapi itu mereka kata. Ada seorang pemain bola Perancis. Namanya Frank Ribery. Dia masuk Islam. Tuan-tuan tak kenal kan? Tak kenal. Masuk Islam. Dia kahwin dengan orang Morocco. Kaya lah dia. Pemain Perancis terkenal. Dia pergi masjid, bawa lah Lamborghini dia. Akhirnya media melaporkan bahawa dia terlibat dengan keganasan. Sebab pergi masjid. Itu persepsi dia. Kerana dia pergi salat Jumaat. Ni dia tak tukar nama Islam. Dia kekal nama Frank Ribery. Orang Perancis. Kahwin dengan seorang Muslimat Morocco. Pergi masjid naik. Dia punya Lamborghini dia. Orang kata dia terlibat dengan pengganas sebab pergi masjid. Itu persepsi. Kan itu bila Allah ajar kita. Maafkan orang kafir. Dengan tindakan provokasi. Kalau mereka melampau, biar Allah balas mereka. Kerana kadang-kadang itu sebagai satu, bila saya katakan kita terlalu melayang provokasi mereka, akhirnya kita betul lah orang Islam ni memang dia jenis ganas lah. Kalau kita layang provokasi dia. Maka kita mengambil sikap memaafkan. Kemudian kata Allah, Man amila salihan falin nafsi. Siapa yang melakukan amal soleh, maka dia yang untung. Wa man asa'a fa'alaya. Siapa yang buat sebaliknya, dialah yang rugi. Thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Allah semua kamu akan dikembalikan. Bila Allah dah sebut tentang nikmat Allah, kemudian Allah dah cerita supaya orang Islam bersifat pemaaf, kemudian Allah tersebut secara umum pada semua manusia. Kalau kamu buat amal soleh untuk kamu, kalau kamu melakukan amal yang tidak baik, bertentangan dengan perintah Allah, maka kamulah yang akan menanggung akibatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.